Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Alright, terima kasih. Alright, hari ni hari yang begitu cerah. Alright, hari ni hari yang bercuti di Singapura. Sekolah dah mula cuti untuk seminggu. Alright, seminggu dah cuti bermula sebab dia macam persiapan nak pergi peksa lah. So anak saya pun dia cuti tapi dia pergi kelas hari ni. Dia pergi kelas untuk nak belajar sikit as a group study sebab Singapura ni kita akan start PSLE jadi diorang adalah kelas-kelas tambahan dan sebagainya. Alright, bagaimana anda di sana di Malaysia? Semalam kita tak bersiaran sebab semalam kita ada satu yang istimewa. Kita ada pelancaran SOF, Sekolah of Financial Freedom. Alright, satu baby abang-abu yang baru dilahirkan. InsyaAllah dia akan dibesarkan dengan begitu baik, insyaAllah. Alright, memang teruja abang-abu sebab banyak sangat benda yang boleh dilakukan untuk membantu ramai orang di luar sana. Dan saya seboleh-bolehnya nak menjadikan benda tu lebih kepada online saja. So dengan cara kaedah online pun orang masih boleh mencapai financial independent. Alright, itu yang saya dah mulakan semalam. Kita dah buat pelancaran dan kelasnya akan bermula pada Ogos nanti. Dan kita juga ada sesi-sesi preview untuk nak membawa lagi ramai orang untuk menyertai kelas yang pertama. Alhamdulillah kita sudah ada 30 peserta, lebih kurang 28 dan saya mungkin hari ini besok dah ada 30 orang dan kita ada 20 lagi seat. Maksudnya kita ada 50 seat untuk kita berikan kepada orang di luar sana dalam batch yang pertama. Yang saya rasa akan membuat anda yang menyertai memang rasa seronok sangat, InsyaAllah. Jadi apa khabar semua? Siapa di sini Alamak, tak ada orang ke hari ni? Tak ada orang nak komen macam adik-adik aku yang tak ada pula nak komen. Mungkin ada yang love ni adalah 87 lebih. Tak apa, hari ni mungkin juga sebab kita saya ni memang jenis yang tak wawarkan, tapi 9 hingga 10 setiap hari, insya-Allah setiap hari kita akan bersiaran dalam ilmu wang dunia akhirat. Alright, ilmu wang dunia akhirat. Mungkin kita letak benda ni kat situ, jadi orang akan faham apa title dia, insya-Allah. Alright, memang best sangat. Selama beberapa hari ni saya memang macam teruja lah sebab banyak sangat benda yang sedang berlaku. Alright, dalam kehidupan saya, ilmu wang dunia akhirat.
okey, setiap tu dia, mana dia? Barulah orang nampak. Tapi kita kena tukarlah dia punya apa tu, warna dia saya tak suka lah. Merah sangat lah. Merah memang warna aku, dia biru dan merah. Okey, setiap hari. Alamak, okey dah. Alright, so ilmu wang dunia akhirat. Okey, kita tekan lagi kat sini. Aduh, tak gerti juga belajar benda ni. Alright, okey. Okey, baru pandai. Setiap hari. Okey, sambil-sambil tu kalau ada soalan bolehlah tunjukkan sekejap Setiap hari jam 9 AM. Alright. Okey, baru cantik. Kita letak kat sini. Alright, ataupun nak letak ujung sini pun boleh kan. Alright, okay. So first of all, terima kasih lah. Alright, Hilya Fazlina. Alright, Assalamualaikum. AA yang handsome dan baik hati. Allahu Akbar. Amin. Segala pujian hanya untuk Allah. Semoga kita bersiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Pastinya insya-Allah. Alright, kita tambahkan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pastinya kita dalam kedudukan yang baik. Jangan mengejar apa pun daripada manusia, sebaliknya kejarlah apa yang kita nak dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alright, dan hari ini kita akan berterusan juga dalam ilmu wang dunia akhirat ni, dalam apa ni, kita pun masih mencari apakah perkara-perkara yang perlu kita tahu sebelum kita mendapat seorang seorang financial planner ataupun financial advisor untuk diri kita. Kejap saya nak apa ni, lap saya punya kamera. Sebab kadang-kadang kamera ni kalau kena abuk sikit dia dah macam tak clear sangat kan. So hari ni saya akan nak bagi tahu, sebab hari ni saya akan gunting rambut. Gunting rambut, cukur-cukur, siap-siap sebab kita berkorban, insya-Allah. Alright, jadi kita dah tak boleh bercukur dan gunting esok Oh, alright, okay. Letak kat mana? Oh, ni terlindung Okay. Bagus. Macam tu lah. Abang pun ni bukannya pandai benda-benda ni. Okay, kalau letak sini okay? Sini okay tak? Sini okay boleh? Ataupun bawah sikit macam ni. Kan? Terima kasih lah. Itulah aku nak kan. Member mestilah macam tu, babe. Kita ni kan baru belajar. Budak baru belajar kan. Alright, thank you menu. Alright, okay. So kita masih lagi dalam perbincangan yang sebelum ni. Bagaimana keadaan di sana Mamu dia dekat mana? Mamu pula. Menu dekat mana? Alright, thank you menu. Menu daripada mana Daripada mana? Daripada Perak daripada KL, Selangor, Singapura. Abang pun daripada Singapura. So bersiaran daripada Singapura. Alright, keadaannya best sangat. Ramai orang yang sedang teruja dengan semua benda yang sedang berlaku dalam ekonomi yang luar biasa ni. Turun naik dia gila-gila Kalau kita tengok saham pun turun naik dia gila-gila. Alright. Alright, so Mamu, cuaca pun baik. Saya di Petaling je. Alright, Mamu. Okay, very good. Okay. Jadi ada tak soalan-soalan untuk hari ini? Kita nak macam berbincang-bincang dulu sebelum kita nak masuk ke topik pada hari ini. Kita nak bincang-bincang hari ini. Alhamdulillah, Abang Abu sangat ceria sebab banyak benda yang kita dapat lakukan. Alright, lebih kurang 100 hari Esok saya nak cerita tak kalau saya ceritakan dalam masa 100 hari ni macam mana Abang Abu buat 100,000. Macam mana saya buat 100,000? Besok lah kita cerita benda tu. Saya nak buat satu topik lah, macam mana buat 100,000 dalam 100 hari. Alright, sangat luar biasa. Itu pun dalam pandemik tanpa menggunakan apa-apa apa-apa sebelum ni. Sebelum ni punya benda semua saya tak campur kan. Ni hanya benda yang baru saya buat dalam masa masa COVID, dan Alhamdulillah Allah berikan benda tu sebab kita usaha, kita minta, kita berdoa, kita serahkan pada dia dan kita buat, dan akhirnya Allah bukan menunaikan lah, mengkabulkan apa yang kita inginkan. Alright,
Itu mungkin saya nak cerita besok lusa saya cerita, you know, like macam mana buat 100,000, macam mana saya buat 100,000 dalam masa 100 hari. Sangat luar biasa lah. Kadang-kadang kita rasa macam boleh lah benda-benda macam ni kan. Jadi kadang-kadang yelah, kita ni pada permulaan memang tu, tapi kalau kita tak mulakan sesuatu, maka dia tak akan jadi. Masalahnya dengan ramai orang ni, dia tak mulakan. Dia duk fikir benda-benda yang negatif, benda-benda yang sangat negatif saja dia fikir. Dia tak pernah fikir benda yang positif. Dia fikir negatif. Bila kita fikir negatif, kita tak akan bergerak. Bagusnya bila fikir negatif, bukan negatif lah, bagusnya adalah fikir benda-benda yang menakutkan, yang lebih bersifat akhirat. Kita takut pada neraka, kita takut pada Allah, kita takut pada benda-benda yang kita lakukan yang tak baik ni kan. Kadang-kadang kita pun lakukan benda-benda yang tak baik, tapi kita cepat-cepat lah, like minta balik Allah untuk ampunkan. Sebagai seorang manusia, kita memang dikerumuni oleh setan-setan gondol ni kat depan ni semua ni kan. Dia akan mengacau kita, jadi kita akan terjebak juga. Tapi kita cepat-cepat datang balik, kita setkan balik, kita move balik. Mudah-mudahan dengan minta orang lain pun doakan kita juga. Alright, kita nak tengok siapa kat sini juga. Kita ada Hilal, kita dah bagi tepukan kepada Hilal tadi. Alright, kita ada juga Manu semalam menang tak? Aku dengar semalam lawan Chelsea kan. Aku tak tengok lah babe. Aku tak tengok sebab sekarang aku tak kurang tengok. Sebab Manu dia tak buat aku macam nak tengok. Cakap lepas ni lah, bila dia menang nanti, aku dengar di FA dia masuk semi-final kan. So insyaAllah lah. Okay, so kita bagi tepukan kepada Dira juga yang ada pada hari ni. Dia ni hari ni insyaAllah dia ada. Mungkin dia bangun pagi kot hari ni. Dia dah terbangun pagi, dia tak tahu nak buat apa. Okay lah, kita tengok bambu. Dia macam tu macam tu Dira. Alright. Itu kita Dan kita ada Suhaini. Seperti biasa, salam Mr. AA yang handsome tak terkira. Ini kena kasih, tak terkira ni kita kena kasih 2-3 kali je. 2-3 kali kita bagi dia tak terkira tu. Dia dahsyat. Perjuangan perlu kepada pengorbanan. Pengorbanan perlu kepada kejujuran. Kejujuran terutama sekali pada diri sendiri. Example ni, to be true to myself in taking up a change. Hope Allah permudahkan. Yes, segalanya bermula dengan niat. Nawaitu, niat tu sangat penting. Bila kita meniatkan sesuatu yang baik dan kita berdoa pada Allah, Allah akan permudahkan. Kalau niat kita tu jahat dan tak baik untuk kita, Allah akan perlahankan. Walaupun niat kita ni baik, tapi kalau benda tu tak bagus untuk kita juga, mungkin Allah akan lambatkan. Sebab Allah lebih mengetahui apa yang baik untuk kita. Alright? Dan jangan tengok besok saya akan gunting semua rambut-rambut ni, misai semua kan, sebab nak bersedia. Dengar cerita menu kalah, lama. Aduh, itulah sebab tu aku malas nak tengok lagi lah. Kan, aku tunggulah nanti semua everything dah okey balik tahun depan. I mean, next season kita tengok. Okey, kita ada siapa ni? Kak Aslina Abu Hassan. Alhamdulillah, tahniah kerana dah join. Dia dah join apa tu? Sales challenge. 21 hari punya sales challenge, insyaAllah kita akan launch besok. Dan soft, semalam saya dah launch soft. Alhamdulillah, kita dah ada 30 orang sudah pun menyertai. Dan kita ada 20 lagi seat untuk dipenuhkan. Dan kita akan ada sesi-sesi preview setiap malam ni juga saya ada preview mengenai soft. Ya, ini soft ni apa ni? Sekolah of Financial Freedom. Macam mana kita nak capai financial freedom, alright? Dengan melalui langkah-langkah yang betul. Dia bukan mengajak jual tu, melabur tu semua alright. Okey, dengar cerita menu kalah Allahu Akbar. Termotivasi hari ni. Allahu Akbar. Bagus. Keep the motivation. Kadang-kadang kita perlu sentiasa memotivasikan diri kita dengan banyak benda tau. Kadang-kadang bila kita baca ataupun kita baca hadis kan, kita rasa macam termotivasi. Dan saya nak bagi tahu anda semua ni lah, mudah-mudahan kalau pagi tu ada masa, jangan cakap ada masa lah, cuba cari masa untuk kita dengar kuliah. Kan dengar je kuliah. Kadang-kadang kita pergi kerja pun boleh letak kita dengar, sebab kuliah sekarang kita tak perlu pergi masjid pun, kita boleh dengar dekat online, dekat macam ni. Pagi-pagi tu bila kita dengar kuliah, insya-Allah kita akan lebih termotivasi. Alright, kuliah ke benda-benda baik tapi saya lebih cadangkan kuliah lah. Belajar daripada ustaz-ustaz, dengar kuliah-kuliah yang macam boleh memberikan kita satu inspirasi. Kuliah-kuliah yang boleh bagi kita panduan dan banyak benda lagi. Jadi saya nak anda jadikan itu sebagai satu amalan setiap hari. Dengar kuliah. Alright, kuliah pagi, kuliah subuh tu pun cukup. Kalau ada masa, kuliah maghrib sekali dengar. Satu hari 2 tu, pagi dan petang kita isikan minda kita dengan ilmu-ilmu yang sangat akan membantu kita untuk memberikan anda motivasi tadi. Alright.
So itu juga satu cara Abang Abu sendiri. InsyaAllah saya mula mendengar setiap hari kuliah pagi, kuliah subuh dan juga kuliah maghrib. Kadang-kadang kita lambat dan mungkin ada hal-hal lain, masih kita boleh dengar sekali sebab benda tu memang terakam di dalam kita punya Facebook, right? Facebook orang yang beri ceramah. Saya pula ikut Ustaz Tokku Pasir Gudang. Tokku Pasir Gudang, saya memang minat dia, saya ikut dia sebab saya dapat banyak ilmu yang sangat sesuai dengan diri saya dan kaedah yang penyampaian dia yang begitu baiklah. Saya follow dia lah. Tapi tak semestinya kita nak follow apa yang abang follow. Awak boleh follow sesiapa yang awak rasa macam boleh memberikan awak ilmu-ilmu yang awak cari tadi. InsyaAllah. Alright, Assalamualaikum AA yang handsome dan manis lagi. Ya ke manis? Aku ni semenjak 2 menjak ni aku rasa macam kurang sikit kemanisan tu, tapi insyaAllah tak manis. Ni sebab aku rasa macam tak best tengok rambut aku sendiri dekat kamera. Sebenarnya sebab tu dia orang cakap jangan tengok diri awak, tengok kamera kan. Sebab bila kita tengok diri kita distracted sebab kita ada rambut terjelentik sana terjelentik sini kan. Sebab tu hari ni insyaAllah kejap lagi saya ada perbincangan dekat Bukit Gombak punya pertemuan Bukit Gombak. Kat situ lepas habis tu saya nak pergi gunting rambut dekat situ. InsyaAllah besok dah macam dah siap. So kita dah tak boleh gunting lagi, nak cukur semua dah siap-siap. Alright, sebab kita akan menjalani proses ibadah. Dan 10 hari yang pertama tu akan bermula. Jadi bersiapkan diri untuk kita berpuasa, tolak banyakkan amal-amal soleh, insyaAllah. Alright, jadi hari ni kita teruskan juga perjalanan kita dengan soalan-soalan. Nampaknya tak ada soalan daripada anda semua, hanya dengar je Abang Abu. Alright, tak best lah kalau dengar aku seorang je, tak best. Dia kena ada interaction, ada soalan, biarlah Abang Abu jawab ataupun ceritalah pengalaman awak mengenai awak punya insurans ataupun penasihat awak, pakar penasihat kewangan awak ni. Macam mana awak punya pandangan, macam mana awak jumpa awak punya pakar nasihat tu satu. Ada tak, first of all, ada ke penasihat kewangan dalam diri awak ni, ada ke tak ada? Kalau ada, macam mana awak jumpa dia, macam mana awak buat kriteria untuk awak jadikan dia sebagai awak punya penasihat? Boleh tak cerita benda tu sikit? Itu akan menjadikan kita macam adalah topik untuk kita nak berbincang pada hari ini, insyaAllah, right? Sebab biasanya bila saya cakap ni dia akan lag dalam 20 saat sampai. Jadi sebab tu kadang-kadang bila saya cakap lambat kat situ kan 20 saat tu lama juga kan. Jadi hari ini insyaAllah kita bersiaran sehingga pukul 10. Dan saya juga ada topik yang untuk terus sambung apa yang kita telah belajar, macam mana mencari ataupun macam mana mendapatkan seorang penasihat kewangan yang boleh memberikan atau boleh kita percaya, dan beri kepercayaan pada mereka untuk mereka menguruskan hal-hal duit kita lah. Bagi yang tak urus sendiri kan, perlu ada juga orang yang memberi nasihat dan sebagainya. So untuk tu saya dah bagi beberapa perkara dan saya akan teruskan hari ini juga. Hari ini saya akan bagi lebih yang mendalam sikit tau. Sebab benda ni saya rasa sangat penting untuk seseorang tu kita ada benda ni, iaitu bila kita berbual dengan kita punya penasihat kewangan ataupun siapa-siapalah, mungkin kita belum jadi penasihat, dia ni baru nak jadi penasihat kita kan. Ada tak, kalau kita pernah tak bila awak jumpa dengan dia cerita benda yang negatif? Maksudnya dia cerita macam mana kita boleh rugi dalam pelaburan ni, apa akan kita dengan bayar ni apa akan jadi rugi dia macam mana. Adakah dia hanya cerita benda yang positif saja? Kalau awak kena tanya, sebab kalau orang tu hanya cerita positif saja, then awak kena berwaspada sebab tak ada benda dalam dunia pelaburan ni yang positif saja. Tak pernah. Saya dah berkecimpung dalam pelaburan lebih kurang sekarang kalau nak cakap dah 30 tahun babe. 30 years old, like 30 tahun tu saya dah macam sejak, sebab umur saya very young, very young. Masa saya umur 17 tu saya dah berkecimpung dalam bidang-bidang kewangan ni. Jadi saya rasa dalam perjalanan saya ni, saya tak pernah tengok benda dalam investment ni positif je. Tak kisahlah apalah, hartanah ke, saham ke, unit trust ke, forex ke, kau name it lah. So semua ni tak ada yang positif saja. Dia akan ada negatif yang akan berlaku. Sebab tu kita kena tengok. Selagi benda tu kalau kita nampak tak tahu apa cara ni, kita dah bincang masa petua pelaburan ni, rahsia pelaburan Abang Abu dah bagi 10 petua, dan salah satu petua adalah kita kena tanya apa cara yang kita boleh lose kita punya investment. Betul?
Itu yang sebenarnya saya nak bagi tahu. Ada tak kita orang tu pernah cakap benda-benda macam tu? Kan? Kalau hanya ada satu benda yang positif saja, then I think ada kesilapan kat situ. Sebab tu awak kena tanya kepada mereka, alright, adakah benda-benda yang mereka cakap tu betul dan sebagainya, alright? Okay, so tapi at the same time, kalau dia hanya cerita benda yang negatif je pun tak bagus. Mungkin dia belum ada pengalaman. Mungkin orang baru kan dia cerita, alamak ini tak boleh bang, ini bahaya, ni risiko tinggi ni, awak lebih baik ambil yang ni je. Mungkin orang macam tu pula dia belum ada pengalaman. Sebab tu dia recommend benda-benda yang macam tak adalah potensi high sangat, dan dia akhirnya dia akan jadi rugi je at end of the day. Sebab mengikut kadar inflation dan apa return yang kita dapat, dia mungkin bawa kerugian saja. Sebab tu kita kena faham both side of it, attacking and defensive, right? So itu, jadi bila advisor tu mula cerita benda-benda macam ni, then I think you have something yang interesting to you follow up dengan dia, right? Sebab tu setiap pelabur pasti akan melakukan kesilapan, dan setiap pelaburan tu ada strategi. Alright, apa strategi dia? Manage your risk. Dia bukan maximal, dia manage your risk. Itu yang paling best sekali. Alright, AA always manis. Terima kasihlah kepada DA. Okay, nak tanya pendapat AA. Saya dengar orang kata kalau nak kaya kena cari kawan-kawan yang kaya. Mohon pendapat sikit. Dia macam ni. Dia macam ni tau. Kita circle, maksudnya bukan cari kawan yang kaya. Kita kena cari circle. Circle dia dua jenis. Satu circle yang memang nak mencapai satu kekayaan, mereka buat sesuatu. Jadi kita join circle macam itu untuk positivity dia. Lagi satu, kita mula mingle dengan orang-orang yang kaya. Kenapa tau? Bukan sebab kita nak bodek dia, nak minta duit. Tapi kadang-kadang bila kita duduk dan berbual dengan orang-orang kaya ni kan, diorang ada idea-idea yang sebenarnya memang nampak kekayaan tu mudah sangat. Idea-idea yang mereka bincangkan tu yang buat kita nak tahu juga apa dibincangkan. Itu sebab kita cakap bergaul dengan orang kaya untuk dapatkan minda, untuk dapatkan peluang, untuk mendapatkan idea-idea baru. Kalau kita tak campur dengan mereka, kita hanya duduk dengan orang-orang yang mungkin tak pernah pun, orang-orang yang memang dalam keadaan susah, negatif sentiasa, dia tak cuba, dia dalam environment yang sangat negatif, dan awak duduk kat situ, lepas tu awak nak jadi kaya, memang it's just a dream, you know, like, awak tak akan, sebab awak tak akan mempunyai satu idea-idea baru kan. Sebab tu kita perlu, you know, like, bergaul. Itu sebab dia bukan kita kena tinggalkan kawan-kawan miskin, kita miskin kawan-kawan yang macam mungkin lepas tu kita cari pula kawan-kawan kaya. Kau cari ke kawan-kawan, mungkin ada kawan-kawan kaya tu, tapi awak takkan kaya kalau tak mula praktikkan apa yang dia orang buat, praktikkan dia orang punya minda. Sebab tu bila kita gaul dengan dia, kita mula melihat apa yang dia orang buat, apa yang buat dia orang ni kaya, apakah di sebalik apa yang kita nampak di luaran tu, dalaman dia orang ni macam mana. Ini yang kita dapat belajar bila kita bersama dengan orang-orang macam tu kan. Dan bila kita ada aura-aura tu, tempias-tempias tu akan datang juga. Akhirnya kita akan terikut-ikut dengan vibration yang positif, vibration kekayaan. Kita akan dapat juga peluang-peluang je. Sebab kita duduk kat dalam tu, vibration tu kita akan dapat, dan kita sendiri akan mula mengeluarkan vibration, dan kita akan dapat idea-idea tu. So itu sebab perlu kita saya ni banyak cakap you like. Aku geram juga tengok diri aku ni kadang-kadang kan. So saya dengar balik ada you like. Saya pun tak tahu kenapa, macam mana saya dah jadikan benda tu habit yang saya rasa kurang menarik lah. Bila buat live ni kurang menarik. Jadi tegur bila saya cakap je macam tu, yang dengar ni tegur. Babu. Biar saya denda diri saya, masuk 20 sen ke. Setiap kali cakap you like, dia kena masuk 20 sen. Jadi barulah kita akan mula belajar untuk mengurangkan cakap tu. Jadi itulah menu pendapat Abang Abu. Alright, kita kena bergaul dengan mereka untuk kita melihat apa yang mereka buat, macam mana pemikiran mereka, apa yang dia lakukan, macam mana dia punya positivity dia, kepercayaan dia, belief dia. Ini yang kita nak belajar. Bukan kita nak minta duit dengan dia ke whatever. Tak. Bila kita nak bergaul tu, maksudnya kita ada sebab kita nak bergaul. Bukan kita nak bergaul hanya nak bodek orang tu. Itu semua cara yang tak best kan. Kita belajar apa yang dia orang buat. Kenapa orang datang seminar, kelas-kelas orang-orang yang mungkin kita nampak dia berjaya dalam hidup dia. Kenapa kita pergi nak belajar? Sebab kita nak belajar apa yang kita nak tahu, apa yang dia buat sebenarnya.
yang boleh dia jadi macam tu? Apa yang dia lakukan sehingga dia boleh jadi macam tu? Jadi kita nak korek benda tu, kita nak tahu rahsia tu, kita nak macam belajar daripada orang-orang tu. Jadi barulah kita boleh ada benda-benda yang boleh menarik orang tu. Kan? Macam saya sendiri. Kan? Saya duduk je buat je. Sebab saya yakin satu je tau, Allah, apa niat kita buat. Alright, contohnya saya memang mula buat online ni sejak bila COVID. Saya ada dua. Satu, saya memang nak membantu orang. Itu niat saya tau. Saya memang nak membantu orang. Tapi adakah membantu ni akan jadikan kita miskin atau kaya? Saya nak test benda tu. Jadi saya buat tau. Saya buat dan saya cakap, okay, aku nak letak 6 figure lah. Dalam masa 100 hari ni, aku nak buat 100,000. That is my thoughts. But bukan nak buat duit my priority. My priority ni, I nak bantu orang tau. I nak bantu orang, saya nak buat live, saya nak bagi knowledge yang penting, saya nak jawab soalan-soalan orang. Kalau ada masalah dalam kewangan, saya nak bagi dia orang penjelasan, saya nak bagi dia punya solution dia. Lepas tu saya nak juga bawa orang-orang yang sedang down ni bangkit balik. Saya punya fokus adalah kepada orang-orang yang sedang melalui satu proses. Alright? Dan bukan untuk nak menunjukkan yang kita ambil duit dan kita saya tak nak. Saya nak macam biarlah benda tu Allah yang bagi, biarlah dia orang gunakan apa yang dia orang diberikan tu dapat. Dan saya punya thoughts tu satu. Kedua, sebagai seorang yang nak eksperimen benda ni, saya pun cakap, okay, aku nak buat 100,000 dalam 100 hari. Itu saya letak first. So masa itulah saya mula start. Saya mula start buat live. Saya mula start plan apa yang aku kena buat. Dan saya first memang saya buat percuma. Semua saya bagi macam ni pun memang percuma, aku bagi percuma. Dan saya bagi, nampak you like aduh ya Allah, aku kena, betul lah kena siapkan tabung Setiap kali cakap you like ni, aku kena keluarkan duit. Alright, kalau tak nanti aku macam buat silap. Asyik you like macam tak sedap saya dengar. Alright, so saya mula letakkan duit lah. Kan, satu kali you like, masuklah duit kat sini. Lepas tu hantar dia rumah. Okay, jadi saya plan, lepas tu saya buat. Saya tak ada, kata orang tu, pengalaman yang sangat dalam ni, tak ada. Saya hanya dulu pernah lah buat FB Live. Lepas tu saya mula fokus, saya nak buat. Saya buat pakai FB Live dengan apa yang ada. Masa tu saya tak tahu apa benda pun. Saya hanya menggunakan cahaya matahari kat luar ni kan. Saya buat dan saya nampak, Alhamdulillah. Lepas tu saya nak buat lagi. Saya nak buat malam pula. Saya nak banyakkan. Tapi malam ni saya nampak gelap dan sebagainya. Jadi saya buatlah apa yang dengan yang saya ada. Lepas tu apa saya buat, dah habis je benda tu. Saya mula belajar pula. Saya mula belajar streaming. Saya tanyalah orang-orang yang buat streaming ni, apa benda yang dia buat ni kan. Macam mana boleh keluar itu, boleh keluar ini semua. Dan saya pun mula belajar sikit. Dan ada subscription, saya subscribe lah yang murah-murah tu kan. Saya subscribe dulu. Lepas tu saya mula tengok apa ni Zoom pula. Lepas tu saya subscribe Zoom. Lepas tu dia boleh masuk Facebook. Saya belajar. Lepas tu bila saya explore Zoom ni dia boleh buat banyak lagi benda. Jadi cakap, apa salah aku tak buat benda-benda yang macam tu. Jadi saya mula apa yang saya buat dalam FB tu, yang hanya lebih seorang je bercakap macam ni, saya mula masukkan dalam Zoom. Dan di situ saya mula melihat, bolehlah buat benda ni. Jadi saya mulakan dengan program yang biasa dulu. Saya charge pun murah sangat. Saya charge memang murah. Bukan sebab saya nak charge pasal duit. Saya nak orang commit. So saya nak orang yang bayar tu dia commit. Jadi orang yang bayar ni biasanya dia commit. Orang yang tak bayar dia tak commit. Lagi satu, orang yang bayar sikit dia commit sikit. Kalau orang bayar banyak dia commit banyak. Kan? So saya pun cuba benda tu. Dan Alhamdulillah dalam proses tu saya melihat perubahan. Dan saya rasa macam ni aku boleh buat banyak lagi lah. Boleh bantu ramai orang lagi. Dan saya mula hantar saya punya vibration. Saya hantar, ya Allah, Engkau hantarkanlah lagi ramai orang-orang yang nak membantu diri mereka dengan kaedah yang abang-abang ada ni, kaedah yang aku dah buat ni, dan aku nak berkongsi dengan orang-orang yang sudah bersedia untuk menerima ni. So saya pun hantar vibration dan mulalah dapat, Allah hantar orang sikit demi sikit, hantar banyak benda lagi, benda-benda yang saya tak pernah sangka dalam hidup saya. Allah hantar untuk saya teruskan perjuangan saya. Dan akhirnya saya mula melihat benda tu memang menjadi. Jadi kat situlah saya mula nampak usaha kita terhadap apa yang kita nak tu sangat penting. Alright, jangan kita meletakkan diri kita sebab kita tak ada satu-satu skill, kita pun give up. Kita pun rasa aku tak boleh. Right, sebenarnya apa pun yang kita buat bukan kita buat. Allah yang buat. Allah yang bantu kita.
Allah nak kita bergantung pada dia dan bagi tahu dia dan mula buat apa yang kita mampu, apa yang kita tahu. Dan Allah akan hadirkan bantuan-bantuan yang akan menjadikan kita lebih baik, lebih baik, lebih baik. Sebab tu saya memang duk cerita benda macam tu. Saya buat benda tu. Dan saya juga selalu very positif. Nampak hari ni tengok kawan-kawan saya buat live sampai 2,000, 10,000, 15,000 orang tengok. Saya buat live hanya mungkin 5 orang, 6 orang je tengok. Tapi setiap kali saya nampak benda tu, saya nampak macam 18,000 ada claim. Macam ni kan, saya nampak 18,000. Ada orang 18,000 orang sedang melihat. Alright. Jadi itu memberikan saya energi yang luar biasa. Dan akhirnya apa yang saya dapat adalah seolah-olah 18,000 orang punya benda yang saya dapat. Alright, dari segi hasil dia. Jadi sebab itulah saya nak anda juga faham dalam segala-galanya kita perlu faham positivity juga. Jangan hidup dalam negativity juga. Ini sebenarnya datang daripada benda yang tadi kan, benda pasal mencari seorang penasihat untuk diri kita. Jadi orang yang bukan hanya cerita positif saja, orang yang bukan hanya cerita negatif. Kita kena ada dia, pandangan dia ada positif dan ada negatif supaya dia bagi kita berfikir. Orang-orang macam ni sebenarnya dia nak kita berfikir dan buat decision. Dia orang tak nak buat decision kan untuk kita. Tapi orang yang kalau sorry. Tak maaf. Selekeh betul lah Abang Abu ni. Dah lah tak cukup, tak apa. Dia ni Alright, Alhamdulillah kita ada Hilmi Hilmi kat sini. Dan saya suka dengar. Alright, insyaAllah dengar. Dan terus komen lah apa-apa yang awak rasa, apa-apa yang nak komen dengan aduh you like lagi. Aduh, aku ni tak nak lah cerita cakap you like lah. Sampai duit aku dah semua. Okay, saya nak juga kita faham bahawa dalam financial ni kan, kalau seseorang tu kan, dia nak, kalau orang tu kita dengar seolah-olah pelaburan tu sangat simple sangat, dia ajar macam simple gila, then awak kena berhati-hati. Sebab memang benda tu simple tapi dia bukan simple. Pelaburan ni bukan simple, perniagaan ni bukan simple. Alright, sebab tu kita kena faham, alright, segala benda. Kalau orang tu cakap benda ni simple je, buat macam ni jadi je, itu sebenarnya dia cakap je. Untuk memahami pelaburan dia kena macam baca satu buku penuh. 10 langkah hebat untuk bebas hutang. Nampak memang, tapi nak dalam tu, nak memahami konsep tu, you perlukan pemahaman yang dalam. Sebab itulah Abang Abu bagi tahu, jangan kita terus macam teruja dengan apa yang ditunjukkan. Senang, mudah je buat macam ni kita dapat duit dan sebagainya. Tak. Itu adalah salah. Kalau orang memang advice tentang itu, awak kena berjaga-jaga. Ini nasihat jujur. Kadang-kadang nasihat jujur ni dia memang macam tak boleh diterima, tapi itulah kejujuran dia, right? Itulah yang betul. Sebab tu mereka ni kadang-kadang kan dia dua macam tau. Satu ni dia jenis yang mudah tapi dia complicated kan supaya kita tak faham. Tu ada satu jenis. Benda tu straightforward tapi dia complicated kan supaya kita tak faham. Lagi satu pula, benda tu memang complicated tapi dia seolah-olah mudah sangat. So sebab itulah jangan terikut-ikut dengan orang yang bagi tahu kita benda-benda yang mungkin tak ada, kata orang tu tak ada asas, sebenarnya tak ada benda. Dia cerita tapi dia tak dapat explain. Kalau kita tanya satu-satu dia tak dapat explain. Itu perlu kita faham. Kadang-kadang bila kita nampak macam pandai sangat pun tak, aduh, you know like hari ni je tengok aku dah berapa kali dah pakai benda ni. Okay, sebab honest advice is always unpleasant. Alright, 2 years. Kadang-kadang nak dengar ni susah sikit. Sebab tu bila kita nak fahamkan kewangan ni, kita kena faham deep. Dia bukan macam orang cakap itu. Kalau orang tu dia mencakap mudah sangat benda ni dan awak tak faham, then dia menunjukkan itu bukan betul. Alright, sebab inilah antara benda yang kita perlu ada untuk kita mencari seseorang yang boleh memberikan nasihat yang betul. Jadi jangan terus kalau orang tu bagi benda yang simple, jangan terus ingat benda tu simple. Dia ada banyak lagi di belakang tu yang mungkin dia tak bagi tahu kita. Sebab tu, alright, awak sebelum buat apa-apa keputusan kewangan, fahamkan benda tu. Tak faham, tanya sampai boleh faham.
Alright, kalau dia tak dapat jawab, jangan sedikit pun melabur dalam benda tu. Alright, ini antaralah benda-benda yang perlu kita ada dalam dalam cara kita mencari orang-orang yang boleh advise diri kita. Alright, so itu sedikit yang banyak hari ini Abang Abu nak kongsikan. Sebab selepas ni insyaAllah saya akan ke meeting pula. Apa-apa pun Abang Abu nak cerita jugalah benda-benda yang sedang berlaku ni. Best sangat. Beberapa benda yang sedang berlaku adalah saya punya salah satu dream besar, tapi sikit tu dah mula kan. Dream saya adalah satu AI punya sistem AI yang boleh buat orang macam just go through, dia jadi financial independent. Tu sistem AI kan. Tapi permulaannya daripada School of Financial Freedom ni, alhamdulillah Allah izinkan untuk benda tu berlaku. Semalam kita dah launch, kita mulakan permulaan yang pertama. Kita dah pun dapat dalam 30 orang. Saya punya target adalah 50 orang untuk permulaan, InsyaAllah. Terima kasih kepada mereka yang sudah pun mendaftarkan diri. Dan you are going to enjoy the journey. Memang best sangat, InsyaAllah. So kita juga adakan ustaz bersama kita. First session tu kita akan ada, supaya kita start dengan benda yang sangat luar biasa, sangat betul minda kita. Jadi yang dah semalam yang dah join tu, dia bagus peluang, sebab sesuatu yang paling best semalam kita dah buat. Bagi yang tak datang semalam, boleh juga masih dengar. Hari ini saya ada pukul 9 suku, saya buat satu sesi preview soft. Soft ni adalah program Abang Abu dalam kewangan. Ramai orang minta Abang Abu kan, bila nak buat, sebab COVID ni dah lama sangat menjadikan saya macam tak bekerja. tak bekerja maksudnya tak buat banyak benda lah. Tapi bulan 8 ni alhamdulillah, tengok balik jadual, Allahu Akbar, banyak betul. InsyaAllah lah benda ni. Jadi orang-orang yang dekat mana ni, dekat Terengganu, dekat Melaka, dekat mana, KL, dekat Sabah, semua dah bersedia lah, sebab Abang Abu akan ke sana semua tempat-tempat ni insyaAllah. Alright, okay. Itulah sedikit sebanyak yang Abang Abu nak kongsikan pada hari ni. Saya tak adalah cerita banyak lagi yang saya nak macam cerita, melainkan anda ada soalan-soalan untuk Abang Abu, nak tanya soalan-soalan ni, InsyaAllah bolehlah tanya, supaya saya boleh jawab pada soalan-soalan anda. Kalau tak ada soalan, kau nak dengar aku je pun macam tak best, sebab aku berbual seorang kan. Bila berbual seorang ni, dia macam tu lah. Kita ada point ni tak nak bagi, lepas tu dah. Saya tak nak bagi banyak-banyak point, sebab benda tu tak berguna. Saya dah tengok ramai orang yang dah dapat point yang macam-macam, tapi dia tak gunakan benda tu kan. Jadi kita tak nak point yang macam banyak sangat tapi tak terpakai. Kita nak point yang sikit-sikit tapi kita gunakan. Alright, InsyaAllah. Siapa lagi kat sini yang ada soalan, boleh tanya soalan silakan tu tanya soalan yang mungkin anda perlukan sedikit jawapan daripada Abang Abu, InsyaAllah. Alright, ni semalam lah kita dah launch sekolah ni, alhamdulillah. Alright, kita best. Alright, ada tak soalan-soalan yang lain sambil kita tunggu? Terima kasih kepada semua yang ambil masa untuk mendengar Abang Abu, yang tak adalah banyak sangat hari ni kita bincang. Alright, adakah selepas AA sibuk in FB Live akan ada InsyaAllah ada. Saya dah buat keputusan untuk, in fact saya nak slowly virtualize saya punya services produk. Saya nak lebih kepada online sebenarnya. Sebab saya nampak impact dia pun best lah dekat online ni, sebab dia berjangka masa panjang tapi dia sikit-sikit. Kalau kita buat kursus ni, kita 1 hari 2 hari kita pergi duduk, kita dengar dan kita dapat semua. Lepas tu kita mungkin tak contact lagi. Jadi bila tak ada satu, kata orang tu, konsistensi ataupun satu sambungan, right, pemantauan yang betul, maka efek daripada output tu kurang. Sebab tu bila saya nampak daripada apa yang saya buat dalam kelas-kelas yang baru saya buat ni, saya nampak apa yang sebenarnya menjadikan benda tu komplit adalah dia punya konsistensi dan dia punya lamanya. Right, sebab tu bila kita tengok, kita pergi sekolah, dulu kita sekolah lama, kita bukan sekolah 2 hari lepas tu duduk, lepas tu nak belajar lagi, kita pergi lagi. Kita mula masuk sekolah tu dan kita habiskan darjah 1, darjah 2, darjah 6, sampailah kita pergi dekat sekolah menengah, lepas tu kita pergi universiti dan sebagainya. Jadi kita ada dia punya perjalanan tau. Tapi itu perjalanan yang yang perlu kita ada.
Tapi masalahnya apa yang berlaku adalah kita tak diajar pasal kewangan. Kan kewangan yang betul tak diajar kat sekolah. Sebab itulah saya rasa ilmu kewangan perlu disebarkan. Perlu disebarkan supaya kita nak bagi orang-orang memahami, mengawal, jadi tuan kepada duit dan bukan duit tu jadi pada tuan kita. Ramai orang dalam kehidupan mereka menjadikan duit tu sebagai tuan kita sehingga duit tu boleh kontrol kita tau. Dia tak kasih kita pergi solat, dia tak kasih kita pergi itu, dia tak kasih kita buat baik, dia tak kasih kita menderma, dia tak kasih, sebab kita dikawal oleh duit. Bukan kita jadi tuan dia. Sebab tu apa yang Abang Abu ajar dalam sekolah Financial Freedom tu, saya nak bawa orang untuk menjadi tuan kepada duit awak. Awak jadi tuan, awak jadi bos pada duit. Awak yang kena arahkan duit tu buat apa. Bukan duit tu mengkontrol awak sampai awak tak boleh buat apa-apa pun. Awak tak ada pilihan, awak tak ada freedom. Awak tak ada freedom dalam membuat apa-apa pilihan. Sebab tu saya namakan dia Financial Freedom. Sebab saya nak freedom supaya kita boleh kontrol duit tu. Kita bagi tahu duit tu buat apa. Kau pergi masuk sana, sedekah sana. Kau aku nak infak kat sini. Dia macam tu. Oh, ni apa? Cerita sikit pengalaman AA masa zero to hero. Aku mana di hero? Aku zero lah. Alright, macam mana hubungan dengan Allah dan manusia. Aku ni sebenarnya bukan hero pun, zero je. Aku zero. Siapa hero? Mana ada orang hero? Kan, zero semua. Kan, hero sebenar kita Nabi, sebab Nabi diberi oleh Allah untuk ditunjukkan pada semua manusia, umat manusia keseluruhannya. Hero kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah idola, hero, role model, mentor, semualah. Kan, jadi kita ni memang zero. Kita tak boleh jadi hero, babe. Siapa boleh jadi hero adalah orang yang boleh dia garanti aku yang dia tak boleh mati. Kalau dia garanti dia tak boleh mati, dan dia lah hero. Kan, jadi kita ni tak boleh lah, kita zero saja. Tapi apa yang dia cakap ni, dalam perjalanan menjadi seorang yang lebih yakin pada Allah, saya rasa hubungan kita ni hidayah Allah tau. Kita jangan berlagak pula, sebab bila kita ni mungkin Allah dah bagi hidayah, kita pula riak kan. Kita riak, maka Allah boleh ubah. Ada banyak sejarah-sejarah yang kita baca ataupun kita dengar daripada ustaz-ustaz, orang-orang yang alim gila akhirnya menjadi orang yang Allah murka. Kan? Jadi kita jangan riak. Kita ni bersyukur dengan apa yang Allah dah bagi pada kita ketika ini. Orang Allah bagi kita untuk sentiasa ingat dia, sentiasa buatlah baik-baik juga kan. Walaupun kita ada lah buat banyak kesilapan, tapi kita cepat-cepat bertaubat. Allah bagi benda tu, jadi kita bersyukur dengan benda tu. Tapi jangan riak. Jangan riak dengan benda yang kita buat. Itulah yang saya belajar kan. Sebab daripada zero, kita kekal zero, tak boleh jadi hero. Jadi hubungan Allah tu sebenarnya, Allah ni sangat rapat dengan kita. Cuma kita terlupa yang Allah ni sangat rapat dengan kita. Dia dengar segala benda yang kita cakap, dia tahu apa yang kita nak. Tapi sebab kita ni tak bagi tahu dia, dan kita tak minta kat dia, kita tunjuk kita ni riak dengan nama malulah nak minta Allah. Allah suruh kita minta. Jadi minta dengan dia, minta hidayah, minta kebaikan, minta iman yang kukuh. Sebab minta rahmat Allah. Sebab kalau Allah dah bagi rahmat, di situlah bermulanya segala kebaikan. Dengan rahmat ni lah yang kita akan jadi kaya. Yang rahmat ni lah kita jadi popular. Dengan rahmat Allah lah kita jadi segala-galanya. Jadi kita mohon Allah untuk bagi kita rahmat. So daripada rahmat kita akan jadi kekayaan yang luar biasa. Sebab kekayaan yang sebenar bukan kekayaan harta benda, babe. Kekayaan sebenar adalah jiwa. Kekayaan jiwa. Kalau Allah dah bagi kekayaan jiwa, engkau tak peduli dengan apa pun yang sebenarnya cuba menjatuhkan engkau, cuba you like lagi. So menjatuhkan kau lagi, dia jadikan kau macam serba salah, dia jadikan kau tak tenang dan sebagainya. Sebab tu kita perlu mempunyai jiwa yang kaya. Jiwa yang kaya ni dia cukup. Dia ada sifat cukup tau. Dia macam bersyukur. Dengan apa pun dia bersyukur. Itu jiwa kaya. Dia tenang gila. Tapi jiwa miskin ni, dia mungkin ada harta, aku tak tahulah dia punya harta banyak mana, tapi dia ada masalah jiwa tak tenang. Sebab jiwa dia miskin. Sebab tu lebih penting kita minta Allah jiwa yang kaya, supaya kita melihat segalanya dalam bentuk kekayaan. Segala-galanya jadi kaya tau bila kita mempunyai jiwa yang kaya. Tapi jiwa yang miskin ni, macam mana kekayaan kau ada pun, kau takkan tenang, kau takkan tak cukup, kau masih nak banyak benda-benda macam tu. Right, you like lagi dah banyak kan, aku terus bagi dah bagi 10 untuk
aku punya kesilapan ni. Salam A, sememangnya disiplin adalah satu faktor yang teramat penting buat saya dengan belajar disiplin. Tidak mudah, sikit-sikit doa. Dia macam mana? Simple je Mi. Kalau kau nak disiplin kan, betul yang aku cakap ni, kau disiplinkan benda ni dulu. Engkau mula disiplin dalam solat. Maksudnya solat on time. Jangan bagi alasan. On time. Masuk je waktu on time. Alright, kalau boleh 5 minit sebelum waktu dah siap dah. Kan dah 5 minit sebelum masuk azan waktu tu dah siap lah. Kan itu buat dulu. Mula bersedekah setiap hari. Setiap hari sedekah. Kan online boleh apa sekarang, just online sedekah ataupun pergi mana-mana sedekah. Alright, itu 2. Disiplin ni ajar disiplin. 3, setiap hari baca Quran. Satu muka surat pun tak apa. Disiplinkan 3 benda ni. Alright, solat tu jaga, sedekah tu jaga, dan baca ayat Quran. Alright, ini 3 kau confirm. Dan bila-bila ini disiplin tau. Maksudnya you kena buat macam satu peta. Macam peta kau letak, okay, hari ni aku dah solat. Dia bagi point tau. Saya ada satu sistem, nama dia 100 point system. So 100 point system ni saya mula letak, kalau saya solat berjemaah dekat masjid, dengar saya solat berjemaah dekat masjid, saya dapat 20 point. Kalau saya berjemaah dekat masjid, masa waktu berjemaah dekat masjid, 20 point. So setiap solat tu saya, kalau 5 solat saya dapat 100 point, babe, saya dapat. Lepas tu kita ada A++ kan. Kalau kita buat semain duha, ada plus. Dia kalau dapat semain tahajud, dia plus lagi. So dia macam A++. Dia macam tu kan. Kalau dapat 100 tu A++. Kan. Kalau tak, dia macam kalau turun lagi, contohnya kita solat tapi kita solat dekat rumah, so kita punya point 15. Dia tak dapat 100%, melainkan yang awak berjemaah dekat rumah dengan anak-anak semua berjemaah, dan 20 point masuk waktu terus berjemaah, 20 point kita kasih. Tapi pergi masjid tu yang 20 point lah. Tapi yang ni kita boleh kasih 20 point, tapi macam saya letakkan 15 point. 15 point saja satu solat. Kalau saya lambat, dah setengah jam benda tu, dah masuk waktu dah lebih setengah jam, dan saya akan turunkan jadi 10 point saja. 10 point. Jadi kalau saya macam 5 hari tu, saya buat 5, semua lepas setengah jam 50 point je. Kan saya tak dapat. Jadi saya punya otak saya nak disiplinkan dapat 100 point. Nak dapat 100 point ni saya disiplinkan. Jadi bila kita mula buat benda tu, benda-benda lain ni dia ikut mentality tu. Dia ikut mentality, dan saya lebih berdisiplin dalam nak buat banyak benda dalam hidup saya. Saya berdisiplin. Saya letak satu target, saya akan letakkan disiplin untuk buat. Itu sebenarnya bila saya tengok balik apa yang buat aku macam tu, sebenarnya apa yang saya praktiskan dalam solat, saya jadikan benda ni kemestian, kena buat. Like, saya ada masa-masa tertentu saya buat macam flow, like dia macam box ni, saya letak jam, saya tik, macam tu saya buat. Okay, so itulah yang mungkin saya boleh kongsikan apa yang saya buat. InsyaAllah kalau benda tu kau start dengan satu je, disiplinkan dengan solat kau je dulu. Kan, lepas tu kau tengok macam mana kau tambah sikit, jangan terus nak buat semua. Kan, ataupun kau disiplinkan solat tu lah, disiplinkan dulu. Itu yang penting. Kau disiplinkan benda tu, letting tambah lagi. Something like that. Then kau jadi orang yang berdisiplin gila, babe. AA bagi pandangan tentang hal ni. Jika kita dah terjebak dengan ejen pelaburan yang tak tepat sebelum ni kerana tak ada ilmu, jadi apa kita boleh buat sekarang? Apa masalahnya? Tak ada masalah pun. Sekarang dulu awak tak tahu, sekarang awak dah tahu, awak mulalah tanya. Mungkin tanya ejen awak soalan-soalan yang lebih padu, sampai dia macam macam mana dia ni dah macam terror. Kan, kita jangan terus, kita tanya dia soalan-soalan padu supaya dia, kalau dia boleh bagi jawapan, maksudnya okey lagi. Tapi kalau dia mula macam rasa takut nak jawab sebab dia mungkin dia dapat komisen yang banyak, mungkin start dengan tanya komisen dia berapa. Tanya dia, komisen awak berapa awak, saya punya pelaburan ni komisen dah berapa. Tanya, biar dia macam apa abang ni tanya komisen pula ni. Tak, saya nak tahu je, saya bukan nak minta komisen awak, saya nak tahulah berapa. Kan, macam tu. So macam tu je kan. So sekarang dah ada ilmu, jadi gunakan ilmu, tanya soalan-soalan yang lebih akan bagi dia orang macam wow, dia ni dah bagus ni. Kan, itu satu. Kalau tahu orang tu memang tak jujur, orang tu tak kata orang tu betul-betul integriti dia tak ada, maka kita boleh jauhkan, kita boleh
cari ejen yang baru ataupun cari terus ke company tersebut untuk berurusan dengan company terus, insya-Allah. Kan buat macam tu lah. Kan itu yang saya punya pandangan. Kan kita dah terjebak, so bila dah terjebak kita kena bertaubat lah, kita kena minta balik Allah betulkan balik. Jadi sama juga dalam hal Kak Asna ni kan, dah terjebak nak buat macam mana kan, dah tak boleh buat apa, tapi kita kena sekarang kena bijak lah. Masih dia nak berurusan dengan kita boleh, sebab dia mungkin dia telah menguruskan benda-benda kita, jadi kita masih mengharapkan dia kan. Jadi kita tanya soalan-soalan yang bernas, soalan-soalan yang padu, soalan-soalan yang buat dia fikir. Then kalau dia mula menjawab dengan jujur, dengan betul, dan saya rasa orang tu memang sangat jujur lah untuk membantu. Tapi kalau orang tu awak dah tanya soalan-soalan macam ni, dia dah macam mula jauhkan diri, mula tak jawab call, mula cakap dia sibuk sana sini, maka awak kena carilah ejen lain. Itulah kot yang saya boleh bagi. So ada tak soalan-soalan lain ke? Wah, dah 1,005 babe hari ni. Terima kasih. Dah 1,000. Walaupun macam kita start small, start sikit dia, dah 1,000 lebih. Right, cantik. Right, itu bagi saya semangat. Okay, saya juga doakan mudah-mudahan anda semua terus Allah limpahkan rahmatnya. Mudah-mudahan anda diberikan panduan, diberikan guidance, diberikan segala kebaikan oleh Allah SWT, dijadikan insan-insan yang mendapat rahmat Allah, cahaya Allah. Mudah-mudahan semua asma-asma Allah ni akan mula menjadi sebahagian dalam hidup kita, dan gunakanlah asma Allah ni untuk mendapat kebaikan. Abang pun doakan sentiasa anda yang menonton pada hari ini juga Allah rahmati segala kebaikan untuk hari ini, dipermudahkan segala urusan, diberikan kepahaman, ditunjukkan jalan yang lurus, dibimbing untuk menjadi orang-orang yang bertakwa dan beriman, dilindungi daripada setan-setan dan iblis dan manusia yang berniat jahat ke atas kita. Mudah-mudahan Allah terima doa ini. Allah akan jadikan anda semua orang-orang yang berjaya. Mudah-mudahan sama-samalah kita menuju ke jalan yang benar, menuju kejayaan, menuju tempat yang Allah telah sediakan untuk kita bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadikanlah kita orang-orang yang tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang siddiqin, syuhada, dan inilah semua solihin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita juga sebahagian daripada orang-orang yang akan bersama dengan Nabi kita, dan menjadi jiran Nabi di akhirat nanti. Mudah-mudahan akan terus menjadi penghuni-penghuni syurga, insya-Allah. Jadi saya doakan anda semua terus Allah rahmati dan Allah kabulkan doa ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah bil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alright, kita dah pun habis pada hari ini, dan kita akan berjumpa esok. Dan jangan jumpa malam ni. Kita ada sesi apa tu? Sesi apalah, ceritalah dengan aku. Sesi apa tu? Sesi preview. Preview SOF. Kita ada preview SOF. Razif dah sampai ya. Okey, insya-Allah Bambu akan jumpa kau kejap lagi. Dalam pukul 11 saya ada satu lagi meeting appointment. Lepas habis sesi tu saya akan terus berjumpa dengan Razif. Salah Razif Okey, soft. Yes, malam ni ada soft. Jadi kalau anda nak datang, tengok saja, nanti saya akan buat dekat Zoom. Saya akan jemput menerusi Facebook Live, dan boleh masuk Zoom, insya-Allah. Alright, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best.